Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sesi temu bual Brother Fai bersama Tok. Dia sebut dekat sini nama dia Tok, ya. Daripada tim paranormal LUNP, iaitu Legenda Ukhuwah Nusantara Paranormal, yang bertapak di area Johor Bahru. Ya, sesi temu bual ni Brother Fai buat rakaman sebab Brother Fai berada di lokasi Selangor dan Tok berada di lokasi Johor Bahru. Jadi kami nak jumpa memang waktu ni memang agak susah lah, sebab apa ni, musim PKP ni, faham lah, nak jumpa memang susah lah. Jadi itulah pengalaman yang akan Tok LUNP kongsikan sebentar lagi. Nanti kita akan dengar sama-sama, ya, mengenai misteri Lebuh Raya. Dipersilakan Tok LUNP. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tu? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Bagaimana sekarang keadaan dekat Johor Bahru ke tu? Ni sekarang kat kampung kat Endau. Dekat mana? Kat Endau, balik kampung tadi. Sebelum PKP balik kampung. Oh, Endau dekat area mana? Mersing Johor. Mersing Johor. Oh, sekarang ni dekat Mersing lah ni. Dekat Mersing hari Jumaat nanti baru balik Johor. Hari Jumaat baru balik Johor lah. Rentas daerah dah dibenar kan? Betul. Jadi apa perkabaran dekat area Endau tu? Sekarang macam mana? Sekarang ni zon apa tu? Macam dia zon, so far ada 1 kes, 2 kes, 3 kes je lah. Oh, ada 1 kes. Oh, tak banyak lah. Tapi tu masa baru-baru PKP lagi lah. 2 kes daripada Pulau Tioman. 1 kes daripada Endau sendiri. Tapi semua dah clear lah. Keadaan pun orang kata terkawal lah. Cuma ada juga yang pergi mancing. Oh, ada juga yang pergi mancing ke? Ada juga yang pergi mancing. Polis nampak pun tak tahan. Jadi Tok pergi mancing jugalah? Tak, duduk rumah. Kita rakyat Malaysia sayangkan negara, sayangkan diri sendiri kan, duduk rumah je lah. Bagus. Alhamdulillah. Kalau pergi kedai tu dalam 2 minggu sekali aku. Bagus. Alhamdulillah. Okey Tok. Jadi sekarang ni apa Tok sebenarnya daripada satu tim paranormal, ya? LUNP, iaitu Legenda Ukhuwah Nusantara Paranormal, ya? Paranormal LUNP aku pun dah rasa macam pelat. Legenda Ukhuwah Paranormal Nusantara. Oh, itu dah LUPN. Aku pun dah boleh. Lah okey, Legenda Ukhuwah Nusantara Paranormal lah. Macam tu lah. Ya, betul. Betul lah. Sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut ni tu, boleh tak Tok terangkan tentang macam sejarah penubuhan LUNP ni macam mana? Boleh Tok ceritakan sikit lah. Okey, sejarah penubuhan LUNP ni sebenarnya dia berasal daripada fans KPA. KPA, Singapore Team. Jadi dalam Keraton ya? Keraton Paranormal. Keraton Paranormal. Okay. Jadi antara dalam tu ada lebih dalam 10 orang yang Tok invite masuk ke grup Tok untuk mengeratkan lagi secara antara Singapura, Sarawak semua dengan Semenanjung. Oh. Okey. Bermakna LUNP ni bukan hanya di Johor sajalah. Bukan hanya di Johor saja. Oh, dia meluas, ya? Dia meluas. Jadi masa kita tengah berborak-borak dalam grup tu, sekejap lagi terlintas yang tu tak. Nak kita buka satu paranormal team, kan? Jadi semua setuju dan diorang pun dapatlah namanya LUNP, di mana LUNP Nusantara Singapura, Malaysia. Dan kalau tak, sebenarnya kita pun ada tim daripada Indonesia, tapi tu tak nak. Member tu daripada Indonesia, daripada Jakarta. Jadi kita tak nak lah. Kita nak Singapura dengan Johor, senang kita. Kita
dapat jumpa kan. Kalau ke Malaysia kita susah kita nak jumpa. Jadi kita tak payah kita cakap. Kita ambil Malaysia dengan Singapura. Jadi LUNP ni siapa dia punya pengasasnya tu? Okey, pengasas dia adalah Tok sendiri. Ya, okey. Okey, manager kita di Johor Di Johor kru kita, ahli kita Tok Ipen, Amir, Boy, Eddie, Yus, Syuk, Aidil, Ehsan, Kak Ros. Tu di Johor. Bermakna ada dalam 9 orang lah macam tu lah. 9 orang lebih kurang macam tu. Okey, lepas tu kita ada di Singapura pula. Singapura kita ada Eddie juga. Eddie yang sama. Dia merangkap juga kru Singapura. Eddie tu maksudnya Eddie Gani tu ke? Eddie Gani lah. Oh, okey. Saya kenal. Okey. Eddie Gani, Wakman dengan Abang Jas. 3 orang. Oh, dia tim Singapura lah maksudnya. Dia tim Singapura. Tim Johor dan tim Singapura. Yang kata di area Sarawak, Sabah. Area Sarawak. Okey, area Sabah kita belum ada lagi. Kita Sarawak kita ada pengiran. Okey, Teddy. Wak Anos, Endon dan Tok Janggut. Wah, ramai juga ya LUNP ni ya. Tu kita punya kru lah. Dan ada juga seorang saya Tok Lantik sebagai admin di Facebook. Untuk pantau live. Sebab kadang-kadang bila kru kerja kan, diorang ngantuk dah tidur awal. Jadi dia akan bantu lah. Gitu. Wah, hebat LUNP ni tu. Dan di bawah LUNP juga kita ada 2 cabang. Wah, ada lagi cabang ya? Ada lagi cabang. Okey, teruskan. Satu CRH. Lagi satu MST. MST ya? Itu semua di bawah naungan LUNP lah. Oh, wah, dahsyat juga ni tu. Tak ada. Sebenarnya kita buat macam tu untuk kita eratkan lagi silaturahim. Sebab kalau legenda Ukhuwah tu yang kita bawa tu, legenda Ukhuwah Tentara Paranormal. Sebenarnya yang kita buat paranormal ni adalah untuk kita hobi je. Kita ada mood baru kita buat. Tak ada mood tak ada buat. Kadang-kadang 3 bulan kita tak buat. Yelah, dia lebih kepada hobi lah ya kan? Hobi. Dan kita ada juga buat macam kita pergi kajian kita sendiri. Contoh itu hari kita buat lakonan pocong. Lakonan pocong. Lakonan pocong. Memang semua sebiji dengan kain kapan dengan makeup semua kita sediakan. Dahsyat lah. Sebelum start lakon lagi dia dah kena. Masa tengah solek benda lah tu dah masuk. Benda tu masuk dekat subjek kita. Wah. Masa tu buat lokasi dekat mana tu? Lokasi di Pasir Gudang. Di Pasir Gudang. Masa tu kita buat penutup. Buat apa tu? Tahun. Buat penutup tahun 2019. Bermakna di kawasan perumahan kosong ke macam tu lah. Kawasan banglo kosong lah. Banglo kosong. Masa dah make up semua dan kita dah tak ada sebagai mula-mula, kita nak ada di antara pokok-pokok ni kita nak ada melompat siapa berdiri kan. Tapi apabila benda lah tu dah masuk, kita tak nak ambil risiko, biar saja kita tu bagi seperti banyak. Seperti banyak. Jadi pada masa yang sama tu pun diganggu juga dia. Bila dia baring, dia naik. Dia naik. Kalau kita tangan terikat, kaki terikat, kita nak naik bukan susah, betul? Betul. Tapi dia punya naik cantik. Macam mana tu ya? Ada rakaman dekat, kita buat live masa tu. Mungkin boleh check balik dekat kita punya page LUNP lah. Wah, okey, nanti saya check lah dekat situ. Memang dapat rakaman tu ya? Memang kita rekam sebab kita buat live masa tu. Kita buat live. Dahsyat juga ya. Macam ada juga fan-fan yang nampak macam subjek tu dia tarik ke bawah. Kakinya dia tarik. Ada juga tapi yang tu kita tak perasan. Cuma kita perasan apabila dia naik memang cantik. Orang kata cantik je dia boleh naik. Tak ada macam kita tikal-tikal. Dia cantik. Itu satu pengalaman yang betul-betul menarik tu. Pengalaman juga. Tapi dalam kawasan tu memang kawasan favourite Tok sebenarnya. Kawasan favourite dia. Kawasan favourite sebab bila masuk sana perasaan kita ni rasa tenang. Tenang sangat kawasan. Alhamdulillah.
Dan kat situ ada satu pokok beringin. Ha. Kat pokok beringin ni lah Tok selalu pergi. Sebab kat situ macam menarik minat. Alhamdulillah tak pernah mengecewakan. Adalah penampakan pokok semua. Pokok beringin tu kan besar kan? Besar, memang besar. Kalau orang kata nama pokok beringin tu, orang kata benda tu memang sukalah duduk dekat situ kan? Memang suka. Memang satu malam tu macam tergerak hati nak pergi. Dan tak tahulah, tiba-tiba rasa macam ada benda kat celah pokok ni dengan hati. Kata bila petik gambar, tengok memang sebiji tu. Muka memang Masya Allah. memang nampak muka dia. Tapi tak tahu lembaga aku. Menakutkan juga tu. Memang nampak. Nanti tu akan WhatsApp gambar tu dekat Pai. Boleh betul, boleh. Dekat dalam dekat kawasan tu juga kita ada nampak penampakan susuk pontianak yang terbang. Itu kita dapat rakam ni. Dapat juga. Tapi kita tak perasan. Ada salah satu fans selepas 3 bulan dia tengok pun dia perasan. Kita tak perasan tu. Macam tu sebab masa tu kan kita memang tengah ambil live. Kita ambil live, kita mana ada fokus. Kita semua fokus ke depan untuk ambil video kan. Betul. Jadi bila fans kita tengok, sekejap lagi dia post. Ada kata ada penampakan. Memang orang kata nampak lah bayang tu terbang kan. Dahsyat juga kalau macam tu kan. Tapi kita tak perasan lah. Kalau kita perasan time tu memang best lah. Yelah, kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang orang yang tengok live tu baru terperasan, dia akan beritahu lah kan, betul tak? Betul. Dia akan beritahu. Tapi Tok duduk kat sini pun, orang kata tengah-tengah cerita ni pun mata meriah kiri kanan ni. Tok duduk di mana tu? Ni dekat beranda ni. Masya Allah. Gelap lah tu. Tak ada lampu. Tapi kawasan ni memang laluan. Laluan dia ya? Memang laluan lah. Wah, berani betul Tok. Yang tak berani. Semalam tengah baring-baring kat beranda, relax. Jalan lagi. Masya Allah. Tengok tak ada pula lambu, tak ada pula apa. Masuk lah. Yelah, bulan puasa ni yang dibelenggu syaitan dan iblis. Tapi jin ada kan? Jin ada. Benda jin yang menyerupai benda laru. Betul. Yelah Tok, apa ni orang kata LUMP ni mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan LUMP. Dan apa yang Tok ceritakan, saya memang tabik lah dengan LUMP. Dengan apa nama pun legenda ukhuwah kan, bermakna yang dia lebih mementingkan ukhuwah. Betul. Itulah. Tapi itulah orang kata bila ada penampakan, orang kata nasib. Ya, betul. Ikut daripada pengalaman saya pun Tok, ni tak semestinya kalau kita pergi hunting tak semestinya kita terus nampak sebenarnya. Betul. Dalam paranormal. Jadi itu yang orang kata tanggapan yang salah daripada netizen sebenarnya. Betul. Kalau pergi hunting mesti nampak hantu. Mesti nampak hantu. Takkan nampak. Ya, kadang-kadang betul. Itulah macam yang mana kita perhatikan. Apabila Ipin pegang kamera, untuk buat hunting, at least ada seorang yang ikut dia. Sebab yang ikut tu akan petik gambar. Kita akan petik. Apabila petik tu kita akan nampak. Macam tu Sebab pada 8 tahun lepas ada jumpa ustaz seorang. Ustaz ni dia merupakan pakar untuk ilmu gaib ni lah. So tanya dia sendiri, betul ke kita ambil gambar, kita boleh nampak benda lah tu? Dia tunjukkan gambar. Ni gambar yang aku petik, aku tangkap dalam otak, memang nampak bayang lah. Memang bayang jenis bayang macam figure manusia lah, macam tu lah. Ya, memang betul. Memang bila tak tengok tu cakap, ingatkan tipu punya betul ingatkan tipu punya betul. Jadi orang kata macam tak masuk akal, tapi bila itulah dia. Ya, betul. Ustaz ni yang beritahu, itulah yang kita nampak apabila kita buat paranormal. Memang betul, memang kita nampak ada penampakan. Kadang-kadang memang tak jelas, tapi ada je yang kita nampak memang jelas. Cuma daripada mata kasar memang kita susah nak nampak lah. Jadi tu macam ni tu okay. Tujuan saya telefon Tok ni kan,
Ya, ya. Macam ni, selain daripada apa ni lah tentang tim paranormal ni, saya nak bertanya jugalah tentang pengalaman peribadi Tok. Wow. Pengalaman peribadi Tok dalam apa ni lah, dalam pengalaman seram Tok lah. Pengalaman seram lah. Tok ada tak pengalaman seram yang ingin dikongsikan dalam channel TSC dan PN ni? Ada. Tapi tu tak boleh nak ceritakan semua. Tu cerita satu je lah, satu. Boleh Tok, boleh. Cerita ni orang kata dalam memuji keindahan alam. Tapi dalam masa yang sama, benda lah tu terjadi. Oh, macam tu Lepas tu dalam pukul, tak salah tu hampir pukul 12 lah. Di highway plus. Nak mengalir ke Melaka. Oh, nak mengalir ke Melaka. Ni habis bila dalam 1 kilometer sebelum masuk tol tu, tu terpandai lah. Tol mana tu? Tol itu. Tol Aikro. Okey. Tol Aikro. 1 kilometer sebelum Tol Aikro. Tu terpandang. Masa tu orang drive lah. Tengah berbual, tiba-tiba terpandang satu awan kecil. Awan kecil Awan kecil je. Jadi kita berdetik dalam hati. Ya Allah, cantiknya awan ni. Memang cantik sangat. Jadi kita dah ada puji keagungan Tuhan. Kita bawa kereta mandi sekejap lagi kita tengok balik. Awan tadi tu makin lama makin besar, tengok makin lagi cantik. Tak rasa apa-apa. Tapi apabila bergerak betul-betul lagi 200 meter nak masuk ke tol, selekor kan, masuk ke tol kan. Terpandang sekejap lagi, ya Allah, Allahu Akbar, menggigil penutup. Terus tak berbunyi apa-apa. Benda terbang daripada lane nak ke utara, nak ke selatan tu terbang 4 lane dia melintas, dia terbang kiri kanan. Allah. Tu diam bergigil. Bermakna dia macam bayangan putih macam itulah. Bayangan putih memang nampak jelas terbang. Dah dengan dalam aircon kita berpeluh dengan gigil pelutut. Ya Allah, aku cakap masa tu Tok seorang lah dalam kereta. Dengan mak dengan adik. Oh, dengan mak dengan adik. Jadi diorang perasan tak? Diorang tak tahu cerita pun. Diorang langsung tak tahu cerita. Tok memang tak cerita dengan diorang. Sebab Tok berdetik lah hati. Tok tengok je lah kan. Tak cerita lah sama orang. Habis bila dah jadi begitu, menggigil. Menggigil. Cakap, kita dah menggegum tak lah ni. Dah berpeluh rasa. Aircon dah kuat berpeluh. Takut dia numpang ke apa kan. Habis senyap. Terus senyap. Tu tak berbuat apa-apa. Terus senyap. Sampai ke kat rumah masjid Taman Tekera, lebih kurang dalam 30 minit perjalanan. Sampai rumah, angkat beg semua kelang kabut, terus masuk pintu. Terus masuk rumah. Duduk sekejap. Minum air. Dengan muka dah confirm pucat. Yelah. Sebab benda lah tu kita nampak dekat. Bukan jauh, dekat sangat. Oh, dekat dia? Lebih kurang dalam 50 meter je. Ya Allah. Habis mak perasan dengan adik perasan. Long, kenapa sebelum masuk tu kau diam je Long? Kau tak berbual langsung? Ceritakan orang. Ceritakan dengan mak, dengan adik, dengan makcik semua. Kita pula kena marah. Kenapa pula kena marah? Kita kena marah. Aku dah cakap, kita gerak lepas maghrib, lepas isyak, ada kengkau. Dia cakap macam itu, mak cakap gitu. Cakap, dia nak buat macam mana ni? Mana perkara tu berlaku dalam agak-agak dalam pukul berapa tu? 11 ke 12 ni tu? Hampir 12 juga. Hampir 12 lah. Hampir 12. Betul hampir 12. Jadi kita tak puas hati. Tu tak puas hati. Tu tak puas hati. Kita takut mata kita yang apa, ilusi ke apa, kita tak puas hati. Jadi hari kerja tu tanya member sebab selalu ulang alik ke Negeri 9 Johor. Tanya dia. Dekat Aikro kau pernah kena? Dia kata pernah. Kau pernah macam mana? Dia cerita sebiji yang Tok cerita. Tapi dia kena lagi teruk. Oh, dia kena lagi teruk? Atas bumbung. La ilaha illallah. Benda tu bertinggi atas bumbung dia? Atas bumbung dia. Berdiri atas bumbung. Allah Akbar. Sebab dia berkomboi dengan orang belakang. Dengan adik dia. Adik dia cakap, bang, atas bumbung abang. Adik dia cakap. Jadi maksudnya bila si kakak lah ni. Kakak lah. Si kakak cantik. Ya Allah. Jadi sejak daripada hari tu, Tok pergi Melaka pun
Kalau nak pergi Melaka lewat, macam mana pun ada dia ayah yang ikut tu. Orang lain nak pergi awal, tapi kalau kita ada hal pergi lambat, ayah memang akan ikut tu lah. Dia tu tak akan biarkan dia pergi dulu. Sebab kita perlukan orang lama. Sebenarnya tu kan, Highway Plus ni nak menghala ke Johor kan, Melaka ke Johor ni, sebenarnya laluan saya juga kalau saya nak balik kampung. Saya ni, keluarga saya ni asal daripada Muar. Oh, Muar. Jadi saya ikut kira highway tu lah juga. Jadi masuk ke area Tangkak lah. Saya pun saya pun ada pengalaman juga nak kongsi cerita tu. Cara juga ni. Pengalaman dia macam ni tu. Berlaku lebih kurang dalam 7 tahun yang lepas lah. Okey. 7 tahun yang lepas. Malam. Masa tu lebih kurang dalam pukul jam 11.30 malam. Daripada tol Tangkak menghala ke Kuala Lumpur lah. Okey, Tangkak Kuala Lumpur. Okey, betul. Masa saya sampai di tol Tangkak nak menghala ke KL tu kan. Selepas kita bayar tol tu kan ada lencongan kan. Okey, betul. Okey, lencongan nak masuk ke highway arah ke KL lah. Arah ke KL, betul. Masa lencongan tu saya ada nampak ramai orang tau berjalan dekat lencongan tu. Ramai betul. Ramai rumah aku ni. Ramai orang tu. Saya fikir dekat bawah tu ada bas rosak. Jadi saya buat tak tahulah kan. Tak apalah, jalan bawa kereta relax je tau. Lepas tu bila sampai di bawah tu kan, highway tu kan gelap kan, malam kan gelap. Betul tu. Tiba-tiba saya terbau pacai tau, pacai. Allahu Akbar. Bau orang kata kalau orang ini panggil kapur barus. Kuat betul tu bau dia. Masya-Allah, kuat betul. Masa tu saya seorang. Jadi saya biarlah buat tak tahu je lah, baca je lah. Tengah bawa tu saya pandanglah cermin sisi ni. Okey. Side mirror belakang. Ya Allah tu kan. Apa yang saya nampak tu? Nak tahu? Apa dia? Saya nampak satu lembaga hitam dekat belakang seat saya ni dengan rambut ni mengebang. Allahu Akbar. Memang Allah tu nak uji lah saya masa tu kan. Aku kat sini pun dah berkembang ni lah. Jadi masa tu alhamdulillah lah, Allah bagi orang kata hati saya ni tak panik lah orang kata kan. Betul. Saya teruskan juga perjalanan masa tu. Saya baca apa yang patut. Dia tak nak pergi tau tu. Dia tak nak pergi Saya baca. Dia tak nak pergi tau. Last apa yang saya buat, saya azan sekuat hati dalam kereta. Dia keluar. Saya azan sekuat hati dalam kereta. Lepas tu bau dia perlahan-perlahan hilang. Tapi dia masih ada kat dalam. Bau tak ada, tapi dia masih ada lagi lah. Dia masih ada kat dalam. Lepas tu saya teruskan perjalanan sampai dekat restoran Jejantas Air Keruh. Okey, saya berhenti dekat situ. Saya berhenti, saya buka 4 pintu. Saya buat syarat macam inilah, cakap, okey, sampai sini saja aku tumpangkan kau keluar sekarang. Saya cakap macam itulah kan. Kau keluar sekarang daripada kereta aku, sampai sini saja aku tumpangkan kau. Masa saya buka pintu belakang tu, macam ada satu hembusan angin hembus ke arah muka saya ni tu. Allah. Bermakna dia keluar tau. Masa tu memang dah mengebang lah rumah saya dah. Memang confirm lah. Lepas tu saya tak teruskan perjalanan lah. Saya relax, minum dulu kan. Yalah, memang kena buat macam tu. Relax, minum dulu. Lepas dalam setengah jam tu baru saya teruskan perjalanan. Daripada tol daripada restoran Jejantas sampai ke KL, alhamdulillah lah, tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Alhamdulillah lah. Itulah pengalaman saya lah. Tapi betul lah, highway, kita nak cakap apa lah, highway tu ada dua kali pengalaman kat highway. Dia nak cakap seram tak seram lah. Masa tu pukul 2.30 petang. 2.30 petang? 2.30 petang. So, buat kereta masa tu slow. Memang orang kata tak ada mood nak buat laju. Slow juga dalam 60.
Dan lagi ada satu biji kereta kancil memang slow gila. Slow gila. Habis Tok tanpa tengok cermin sisi Tok potong. Potong masuk lane kanan. Tok potong masuk lane kiri, tengok belakang kancil tu tak ada. La ilaha illallah. Kancil tu Tok potong, lepas tu tengok kancil tu dah tak ada. Kancil tu tak ada. Dia gaib macam tu je. Gaib macam gitu je. Tok kena kat sedenak. Lepas tu Tok berhenti. Berhenti kejap. Berhenti rehat, minum air. Last 10 minit tu cabut. Tapi nak kata tu memang orang kata tak seram, cuma kita pelik. Ya, betul. Kita potong kereta tu tak ada. Padahal kita potong tu tak ada susu ke kiri langsung. Kita potong jalan lurus. Tak ada kereta kancil tu. Hakim kata, Allahu Akbar. Aku kantuk ke memang laku ada. Memang sampai cakap macam itu. Yelah, tapi itu berlaku waktu siang, jadi kita tak adalah rasa macam terlampau takut sangat kan. Tak ada apa, cuma kita terfikir aku nampak tu betul kereta ke memang tak ada kereta. Betul. Bila kita fikir balik, bila tu fikir balik, andai kata lah aku motong tu ada kereta sebelah kanan memang berdentum. Itulah dia tu. Takut tu je. Sebab kadang-kadang kita punya mata ni dihalusinasi kan. Ya, betul. Alhamdulillah, tapi tak ada apa-apa. Alhamdulillah, syukurlah. Cuma lagi satu Tok kena dekat kat Paguh. Di Paguh? Tol Paguh. Masa tu berdua. Kita gerak daripada Johor ni lebih kurang dalam pukul 6. 5.30. Masa tu nak ke Melaka. Nak ke Melaka Dan 5.30. Lepas tu bawa kita relax. Sampai dekat Kulai Tok dah ngantuk. Sangat. Member dah tak boleh bangun dah. Dah berdegur lah. Bawa tu sampai dekat Paguh Tok tu tidur. Tok tidur dengan dia. Kita parking betul-betul dekat, kan kat Paguh kan ada satu RNR. RNR dengan pondok polis dekat situ lah. Kat situ betul-betul parking kat situ lah. Parking kat situ memang kita tak ada 2 biji kereta je. Jadi kita tengah tidur tu set alarm pukul 7 masa. Set alarm pukul 7. Tak boleh bangun. Macam kena tindih tau. Tok seorang tak boleh bangun? Dua-dua tak boleh bangun? Tak boleh, macam kena tindih. Allahu Akbar. Kena tindih Allahu Akbar, macam mana aku nak buat ni. Sekejap lagi Tok baca ayat kursi. Baru dapat bangun. Bila bangun je, bila bangun ni mata terus tengok dekat trak askar. Dekat mana? Trak askar. Trak askar. Okey. Trak askar parking lah. Betul-betul muka kita temu muka trak lah. Ya. Tengok je dia. Allahu Akbar. Memang betul lah, kena lah ni. Lepas tu buat kerjakan member. Bagaimana Tok nampak benda tu lah? Tok nampak trak, memang ada trak. Tapi masa kita sampai tadi tu trak tak ada. Bila kita bangun je, lepas tu tindih tu bangun tu, memang nampak ada trak askar. Bila nampak trak askar terus kepala tak teringat, aduh habis. Sebab cakap member, bangun kejut tu bangun. Aku tak boleh bangun kita dengar bunyi alam, tapi kita tak boleh bangun, ternempak. Terus kan dah bangun, bila kau tengok apa dekat depan kan, Allahu Akbar, trak askar pula. Jadi sebab apa, pakcik ada cakap, pakcik kau ada cakap, apabila kau berhenti kat mana-mana ada trak askar, kau jangan berhenti. Kenapa tu? Dia cakap jangan berhenti sebab di antara trak-trak ni kan dia bawa askar betul kan. Okey. Masuk hutan. Okey. Dan ada benda yang dia buat balik. Macam tu. Sebab bapak dia askar, pakcik tu askar. Ada benda yang dia buat balik. Jadi benda tu akan duduk kat trak. Macam tu. Dia dah pesan. Kita tak tahulah siapa tu, daripada bekas askar sendiri yang cerita kan. Jadi bila dah kena macam itu, cepat ambil wudu, basuh muka, sarap, memang tak tunggu lama. Tapi yang peliknya tu, askar tak kena. Tapi Tok pula dengan kawan tu. Sebab benda lah tu duduk dalam. Sebab betul-betul dia punya muka trak tu, kepala trak dengan kereta tu, muka kereta tu betul-betul parking depan-depan. Ya. Tu dia cakap. Memang orang kata
Kita ngantuk dengar bunyi alarm tapi tak boleh bangun. Tak boleh bangun langsung. Macam kejung gitu. Kejung lah, sampai kejung je tu. Sampai kejung. Kita tak boleh nak, tangan semua tak boleh gerak langsung ni. Tangan semua tak boleh gerak. Orang kata macam kita diikat lah. Macam kita diikat. Tapi alhamdulillah lah dapat baca ayat kursi, hilang syarat semua sekali. Jadi bila nak pergi mana-mana pun, Tok akan pastikan Tok punya parking tak mengalir ke kereta. Menghadap ke divider. Dan tak nak, kalau jumpa truk askar je, Tok tak akan berhenti jalan. Walaupun parking jauh. Walaupun parking jauh, tak nak lah. Cukup lah, tak nak. Saya baru tahu petua macam ni tau. Pakcik tu bekas askar. Pakcik tu bekas askar, dia beritahu. Jadi orang kata tak nak lah. Orang kata cukup lah, kita kena sekali. Kita tak tahu daripada mana. Tapi kita bangun truk askar dia, kita tak salahkan dia, tak salahkan siapa-siapa. Ini mungkin secara kebetulan. Ya, betul. Jadi kita tak nak lah. Cukup lah sekali, cukup lah, tak nak ada lagi. Tu nasib baik berdua. Kalau bersorang macam mana? Itulah, kalau seorang lagilah masalah jadi tu. Macam mana nasib baik berdua. Orang kata masih kecekal lagi nak lawan lah. Nak bangun sebab kita ada job dekat Melaka kan. Bermana okey. Teruskan. Cerita pasal Melaka, banyak cerita aku keluar ni. Sebab Tok biasa pergi Melaka dengan member tadi tu. Memang selalu pergi Melaka 2-3 hari, 4 hari. Kita duduk dekat satu buah hotel. So tak nak sebut nama hotel dia apa. Kita duduk kat Alur Gajah. Oh, di Alur Gajah Melaka. Kita stay, kita buat job audit dekat Alur Gajah. Jadi kita stay dekat hotel tu dalam 5 km saja daripada situ. Jadi pada malam tu kita orang ni dah penat buat kerja. Balik daripada kilang pukul 7, buat kerja sikit, mandi, buat kerja lebih pukul 10, kita dah lelap. Lelap bang. Tapi dalam sebelum kita masuk hotel tu, dekat ruang tamu tu, kita tengok ada staff ni bawa budak kecil. Okey lah, bawa budak kecil, tanya dia berapa bulan. Dia kata dia 6 bulan 7 bulan je lah. Okay, kita masuk, kita sambung tadi kita masuk. Lepas tu lah pukul 2 pagi Tok dengar bunyi suara budak kecil menangis. Suara budak kecil menangis? Dan lelaki berkata, kenapa pula budak kecil ni nangis, ada gangguan ke hati? Mas tu Tok dah masuk paranormal. Dah jadi dah buka LNP. Itu kenapa pula? Selang 2 minit dengar surah Yasin. Buka surah Yasin, dengar surah Yasin. Tok siap boleh ngikut lagi orang macam Yasin. Kan? Cakap pelik juga. Aku ni tidur ke bangun? Tidur ikan, tidur ayam kan. Habis esok pagi tanya dia, "Dek, anak kau nangis ke semalam?" "Mana ada anak saya kali ini lagi tidur semalam bang." "Kalau betul, kau buka Yasin tak semalam?" "Tak buka bang." "Habis siapa yang nangis? Siapa yang buka Yasin semalam?" Macam ni lah tu, macam orang kata satu tempat penempatan bunian kot tu. Tak berani nak cakap sebab masa bila Tok masuk tu, kawasan tu macam biasa je. Kan? Tapi sampai sekarang kejadian tu jadi pelik. Siapa yang nangis dan siapa yang pakai Yasin? Yalah, memang pelik tu. Memang pelik. Dan ternyata itulah akhir tu stay kat hotel tu. Hari terakhir Tok stay kat hotel tu. Dan hari terakhir Tok dapat job settlekan job kat Melaka. Lepas tu Tok tak pergi je lah. Mana itu antara pengalaman-pengalaman yang Tok pernah alami lah. Selain daripada bersama dengan LUNP lah. Kira itu pengalaman peribadi lah. Peribadi. Kalau pengalamannya LUNP memang ada. Tapi takkan kita nak cerita semua malam ni. Mungkin kita akan cerita lagi akan datang kan. Ya, betul. Sebab pengalaman sendiri memang ada banyak sebenarnya. Tapi tak apa, kita simpan. Mungkin kita akan cerita akan datang. Yalah, kalau saya tanya banyak pengalaman Tok ni, mungkin 3 hari 3 malam ni saya call ni. Mungkin kot. Tapi orang kata taklah seseram mana. Kadang-kadang ada waktu kena macam. Tapi pada Tok
Bila kita tempuh, kita masa dalam keadaan tu kan memang seram. Tapi bila kita kadang-kadang orang kata tak seram. Cuma satu je lah. Okey. Cuma satu je lah. Kat highway, baik siang ke, baik malam ke, berhati-hati lah. Berhati-hati. Itu je lah. Berhati-hati. Baik siang, baik malam. Lain lagi satu, janganlah bercerita tentang hantu waktu malam dekat dalam highway. Dekat highway Dekat highway. Janganlah cerita. Kalau kita cerita benda ni pernah juga jadi pada sepupu saya. Masa tu daripada KL nak balik ke Muar, dia ikut tangkak lah. Ikut tangkak. Masa dalam perjalanan tu nak ke tangkak, nak masuk ke tol tangkak tu, dia boleh cakap dengan mak dia. Macam mana lah kalau dekat depan kubur Cina ni, kalau kata tayar pancit. Mak dia lupa. Lepas tu mak dia pandang je tau. Mak dia pandang je dia. Sampai dekat rumah, dekat Muar, kena bebel lah dia. Boleh macam gitu tayar dia tak pancit. Ya Allah, tahu jangan. Tapi highway ni kilometer daripada Johor ngalir ke utara, kilometer 111 ke 113. Berhati-hati. Sebab kat situ ada lori yang tak wujud. Lori yang tak wujud. Wah, menarik ni tau. Kena sekali, membentuk kena sekali. Tempat yang sama, lokasi yang sama. Lepas tu tahun lepas pun di tempat yang sama juga. Tapi tu tak jadi apa-apa. Cuma dia mengikut. Dia mengikut benda mengikut. Tapi di kilometer yang sama. Tapi memang jelas lah nampak lori tu. Sebenarnya cerita macam ni Tok Naga lebih kurang dalam pukul 7.05 lebih kurang. 7.05 lain kanan 7 malam lah. 7.05 malam sebelah kanan dengan memotong sebuah lori trailer. Jadi tiba-tiba kita tengah laju 120. Tiba-tiba trailer tu ngempit kita tu dan habis. Daripada lepas awal belakang semua habis. InsyaAllah barah. Tapi kita masih berjalan kan. Tapi Alhamdulillah, sebab ada yang mandu, dia tak panik. Dia cuma kontrol supaya dia tak langgar divider tengah. Kalau sebab dia langgar divider tengah, masuk balik kiri, dan tu memang out. Memang orang kata tak ada lagi dah. Allahuakbar. Tok Siap menjaga, Allahuakbar, matilah aku. Tok Siap macam itu lah masa kena. Tapi bila kita berhenti, driver kontainer trailer tu berhenti, orang tua Cina tanya dia, "Uncle, macam mana? Apa cerita?" Ayo, sorry. Tadi tiba-tiba ada lori kecil daripada lain kiri sekali, dari kecemasan tiba-tiba masuk dalam. Dia terus, jadi Uncle terus terpaksa lain kanan. Kata Uncle langgar dia. Uncle langgar dia kan. Pada saya Uncle patut langgar dia, tak payah main kanan. Lain kanan saya lagi, saya boleh mati tu. Tapi bila dah potong laju tu, maksudnya Tok dapat potong trailer tu dan tak ada lori depan dia. Memang tak ada lori. Memang tak ada lori. Jadi mungkin cerita ni betul. Tak tahu lah kalau dia kata dia tipu, dia nak buat cerita kata ngelak-ngelak. Tak mungkin sebab kejadian tu memang orang kata kita memang nampak Tok dapat pergi ke potong trailer tu dan tengok memang tak ada kenaan lain. Itu satu. Satu. Lat 2 tahun member pula kena kat situ. Kereta dia rosak. Kereta rosak. Nenek dia, makcik dia, mak dia, akak dia dalam kereta. Okey, kereta rosak dalam kereta. Jadi semua keluar. Tinggal nenek dia dalam kereta. Jadi tengah tunggukan bantuan kecemasan sampai, tiba-tiba satu trailer ni, satu Poizas sudah langgar dia daripada belakang. Okey. Poizas tu lain kiri, macam mana boleh masuk ke dalam kecemasan? Allahuakbar. Okey, jadi dia tanya, Tok tanya dia, kau tanya apa dekat driver tu? Aku tanya dia, bang, kenapa lu lain daripada lain kiri, tiba-tiba lu masuk lain kecemasan? Dia kata dia ngelak lori kecil. Dia kata dia ngelak lori kecil. Ini kisah lokasi yang sama jugalah ni. Lokasi yang sama. Dia kata dia ngelak lori kecil. Jadi dia terperanjat dia tu. Tahu aku tak ada lori kecil, dia cakap. Habis nak cakap macam mana, yang cakap habis pukul berapa bang? Bukan lambat kat pukul 7 dia kata. Kilometer berapa? Dia kata 11. Saya diam je.
Dekat sekali. Diam je. Diam. Lepas tu yang tak bestnya nenek dia meninggal. Kita sedih nenek dia meninggal. Okey. Meninggal kat hospital lah nenek dia. Meninggal kat hospital. Memang cerita teruk. Tapi kejadian tu nak cakap kebetulan kita tak boleh cakap sebab kilometer 11 di kilometer yang sama tu kena. Lori kecil. Lori kecil. Itulah apalah sejarah tempat tu itu Tu kita pun tak tahu apa sejarah tempat tu. Tu antara kita tak seram, tapi bila sebut tiba-tiba lori tu tak ada, tiba-tiba kita akan jadi seram. Bermakna apa pengalaman kisah-kisah Tok pada hari ini adalah lebih berbentuk pada kisah-kisah misteri sebenarnya. Kisah misteri, betul. Kisah-kisah misteri yang menarik tu. Maksudnya ni memang semua apa yang Tok cerita ni kisah-kisah misteri yang menarik. Pengalaman yang menarik lah kan. Pengalaman yang menarik. Jadi kalau orang dengar ni mungkin terlopong juga mulut bila dengar kan. Jadi dia orang kena hati-hati lah kat situ. Okey. Betul. Kena hati-hati. Jika sedenak tu, kulai sedenak tu memanglah baik malam baik siang, hati-hati lah. Memang jalan lurus, tapi ada faktor lain yang akan menyebabkan kemalangan itu. Okey Tok. Okey. Sebelum kita mengakhiri perbualan ni Tok, okey Tok, ada tak apa-apa pesanan Tok ataupun nasihat kepada tim-tim paranormal di Malaysia? Ada tak apa-apa pesanan? Okey, satu je pesanannya untuk semua tim paranormal kat Malaysia ni, biar kita bersatu. Okey. Jangan ada bergaduh, jangan ada apa, biar kita bersatu. Kan, arti kata lain, ibaratkan macam lidi, kalau banyak kita nak patahkan tak boleh. Betul tu Tok. Tapi kalau satu patah, satu kita patahkan akan senang patah. Biar kita bersatu padu. Orang kata apa benda sekalipun yang kita tak puas hati, just kita settlekan dengan cara baik. Itu je. Ya, betul tu. Saya setuju sangat-sangat. Settlekan cara baik. Jangan kita ada masa muka tembak tim sana tembak. Betul. Teamwork tu penting tu Teamwork. Walaupun kita tak jumpa orang, kan? Walaupun tak jumpa, tapi sampai satu masa nanti akan ada gabungan. Kita tak tahu sampai bila. Ya, betul. Kita pun tak tahu kan. Ini semua kuasa Allah kan, betul tak? Kuasa Allah. Ini semua kita jaga. Yalah. InsyaAllah lah. Sebab kita ni orang kata nak kawan biar 1000, jual ramai. Ya, betul. Kan? Kita tak nak ada masa muka. Berkawan biar 1000 tu. Berkawan biar 1000, berkahwin kalau yang mampu 4 lah. Tu jangan cakap kuat-kuat tu. Marah isteri ni. Tak ada, saya kurang je tu tak ada masalah. Berkawan biar 1000, berkasih biar 1. Berkasih biar 1 gitu itu yang sebenarnya. Lagi satu, time PKP ni kan, tengah pandemik COVID-19 tu, semua jaga kesihatan masing-masing. Jaga kesihatan masing-masing. Jaga kesihatan masing-masing. Kebersihan diri semua jaga. Ya. InsyaAllah. Tu je lah nasihat Tok. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tok kerana sudi kata dalam sesi perbualan ni lah bersama Brother Fai dalam channel The Haunting Cruise dan PN. Itulah orang kata lama sebenarnya kita nak bercerita, tapi dari satu masa boleh lupa lah kan. Minta maaf lah banyak-banyak. Kadang-kadang itulah kekangan masa tu Tok. Saya faham juga kan, kekangan masa kita sebenarnya. Sebenarnya boleh teringat tu pun setelah ditegur. Terima kasih banyak-banyak Tok. Sama-sama, alhamdulillah. Harap Tok tak serik lah dengan sesi perbualan kita ni. Tak ada, mungkin ada lagi cerita-cerita yang akan Tok kongsikan. Ya. InsyaAllah Tok, mana tahu nanti dalam sesi yang lain pula kita dapat bersua muka. Mana tahu kan. Datang Johor telefon. Boleh Tok, insyaAllah. Sebelum datang Johor Tok, sekian-sekian bulan Fai ada kat JB. Okey. Jadi Tok boleh setting Tok. Cantik Tok, cantik. Sebab apa, saya pun ada juga saudara mara dekat area JB ni. Sepupu ramai situ. Pasir Gudang ada tu. Ada, cantik lah tu. Tu area Pasir Gudang ya?
Mas Gedang Taman Santai. Ada. InsyaAllah kita boleh jumpa nanti. Memang orang kata ingin sangat nak jumpa dengan kawan paranormal ni. Alhamdulillah. Sama lah macam saya juga tu. InsyaAllah. Okay, tu niat kita baik insyaAllah sampai. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey tu kita sama-sama. Kita okey sampai sini saja sesi perbualan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung dengan sesi yang lain pula nanti. Ya. Harap tu jangan serik. Tak serik. Okey. Tak serik. Mana boleh serik. Baik tu. Okey, terima kasih banyak tu Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok daripada tim Paranormal LUNP di Johor Bahru. InsyaAllah pada masa yang lain nanti Brother Fai akan call, ataupun insyaAllah satu masa nanti lepas PKP nanti Brother Fai akan bertemu bersua muka dengan Tok, mana dah tahu kan akan buat storyteller pula kan. InsyaAllah. Jadi sampai di sini sajalah cerita seram pada malam ini, dan kita akan berjumpa pada esok malam. Bye-bye.